kerana ada masalah yang tidak dapat dielakkan. So malam ini, saya nak tanya pelajar, adakah bahan yang dibincangkan ada kaitan dengan karbon? Bab 5, sebatian karbon. Adakah tajuk yang sama dibincangkan? Ya? Siapa yang ada malam ni? Saya rasa ada student malam ni kan? Ada tak? Ni ada lebih seorang kan? Saya tengok siapa yang datang malam ni. Siapa yang hadir? Muhammad Azmani Nizam. Azmanizam. Okey. Bukan. Sorry. Ini Cik Azman. Okey. Sudah tak masuk lagi ya. Okey. 4 orang ni orang yang sama. Alright. Okey. Mungkin boleh tunggu pelajar-pelajar masuk ya. Kita tunggu sekejap. Okey, saya akan teruskan pembelajaran pada malam ini. Saya andaikan pada minggu lepas, kita sambung perbincangan kita untuk bab 5 sebatian karbon. Cuba kita tengok di sini ya. Pada minggu-minggu yang lepas saya telah pun ada memberi tahu kepada pelajar-pelajar semua. Kita lihat di sini ialah kitar karbon. Kitar karbon. Karbon dioksida berada di bumi, bahagian bumi ya. Kita kata pada bahagian udara ya, udara di bahagian atas bumi lah. So akan berlaku unsur karbon dikitakan bagaimana cara dia kan. Yang pertama ialah pembentukan ataupun penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses seperti respirasi, pembakaran dan juga penguraian. Alright ya, kita boleh lihat di sini kalau awak tengok gambar di sini kan. Alright. Hasil di sini adalah kita tengok binatang, tumbuh-tumbuhan dan juga di sini berlakulah pembakaran ya daripada hasil industri kan. Daripada hasil industri berlaku pembakaran bahan api. So kita tengok untuk yang pertama, sekiranya binatang, dia punya badan binatang tu kan bila binatang mati dia akan mereput kan. Dia akan mereput dan hancur ke dalam tanah kan. So kita namakan proses ini adalah proses pereputan. Selain daripada itu binatang-binatang juga melakukan proses respirasi. Respirasi ialah pernafasan. Pernafasan di mana binatang dan juga manusia ya, dia bernafas menggunakan gas oksigen dan berlaku pembakaran dalam sel-sel badan manusia dan dibebaskan gas yang dibebaskan ialah gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida dibebaskan ke udara kan. Alright, dan seterusnya ialah tumbuh-tumbuhan pula adalah sebaliknya. Kalau binatang dia mengambil oksigen untuk pernafasan dan membebaskan karbon dioksida, untuk pokok-pokok ialah di mana pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan akan
menjalankan fotosintesis. Okay, dia menjalankan fotosintesis. Okay, di mana pengambilan karbon dioksida. Okay, dia mengambil karbon dioksida dan juga berlakulah kita kata proses fotosintesis tersebut. Okay, dan juga pembebasan pembakaran dalam tumbuh-tumbuhan tersebut akan menghasilkan gas oksigen. Maksudnya tumbuh-tumbuhan mengambil karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen. Binatang dan juga haiwan mengambil oksigen, membebaskan karbon dioksida. So kitaran dia adalah bersilih ganti antara haiwan, hidupan-hidupan dan juga tumbuh-tumbuhan. Alright, juga pokok dia melalui proses binatang dan manusia juga menjalankan proses respirasi. Pernafasan respirasi adalah pernafasan. Pokok juga melakukan proses respirasi pernafasan dan juga menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ialah menggunakan cahaya matahari, gas karbon dioksida dan juga air, dan berlaku pembakaran dalam pembakaran dalam tumbuh-tumbuhan tersebut. Respirasi ialah pernafasan. Di sini kita lihat pula yang seterusnya, yang ketiga ini adalah pembakaran bahan api. So akan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Dan ikan kita lihat di sini adalah bahan api fosil. Bahan api fosil adalah terbentuk daripada perebutan antara haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Haiwan akan membentuk petroleum, gas asli, dan juga tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan arang batu. Okey, boleh faham ya? Okey, so pembebasan karbon dioksida ke dalam atmosfera adalah melalui proses-proses yang berikut. Okey, ini dia terangkan dengan lebih lanjut lagi, dengan lebih detail lagi bagaimana berlaku proses respirasi. Okey, untuk siang hari, kita tengok pokok mengambil oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Pada waktu malam, dia membebaskan karbon dioksida dan juga pengambilan oksigen berlaku malam ya. So pembebasan karbon dioksida dibuat oleh tumbuh-tumbuhan. Dan di sini di sini awak boleh lihat pertukaran antara manusia, gas antara manusia dengan haiwan ya. Saya tak tahu kenapa yang arrow dia ni di sini menunjukkan pokok mengambil oksigen, tapi sebenarnya pokok mengambil karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Haiwan, manusia mengambil oksigen, membebaskan karbon dioksida. Okey. Alright, so kita pergi pada yang ke B, pembakaran. Ini proses respirasi ialah pernafasan ya, pernafasan. Okey, pembakaran pula ialah pembakaran bahan api fosil seperti petroleum dan hidrokarbon. Petroleum dia adalah hidrokarbon, ini juga dalam bentuk inilah petroleum juga, membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. Okey, pembakaran menghasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida itu dibebaskan kepada udara sekitar yang disebut sebagai atmosfera. Fenomena semula jadi seperti letusan gunung berapi dan pembakaran hutan juga membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. So pembakaran Jadi di sini kalau kita boleh andaikan sekiranya berlaku pembakaran, karbon dioksida akan terbentuk yang dibebaskan ke udara. Membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. So kita lihat pula kepada penguraian bahan organik semasa proses perebutan oleh bakteria dan kulat
pengurai membebaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera. Penguraian maksudnya benda tu hancur, benda tu hancur dan proses perebutan tersebut akan membebaskan karbon dioksida. So boleh lihat di sini. Pokok untuk fotosintesis dia mengambil karbon dioksida dan membebaskan oksigen untuk pokok tumbuh-tumbuhan. Dan untuk proses fotosintesis mereka memerlukan mereka tu maksudnya tumbuh-tumbuhan dia memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida dan air. Perlu untuk menjalankan proses fotosintesis. Dan dalam proses tersebut dia membebaskan oksigen di udara. Maknanya pokok dengan manusia dan haiwan dia bersilih ganti bertukar bertukar pengambilan gas di sekitarnya. Pokok ambil karbon dioksida, bebaskan oksigen. Haiwan dan manusia mengambil oksigen, membebaskan karbon dioksida. So antara pertukaran gas ini mestilah berlaku pada kadar yang sama. Tak boleh lebih karbon dioksida dan tidak boleh lebih oksigen. Kalau terlebih oksigen juga tidak menjadi dia tidak stabil gas di atmosfera. So maknanya karbon dioksida dan oksigen mestilah stabil antara kedua itulah. Penyerapan karbon dioksida daripada atmosfera adalah melalui proses fotosintesis. Karbon dioksida diserap daripada udara oleh tumbuh-tumbuhan hijau dan mikroorganism seperti mikroalga. So awak kena tahu mikroalga. Alga ni adalah apa dia? Lumut Dia adalah dari sejenis lumut alga Mikroalga marine untuk menjalankan proses fotosintesis. Ini benda hidup Dia macam sebab lumut lumut dia juga perlu untuk penghasilan benda hijau yang dinamakan proses fotosintesis. Yang benda hijau tu dipanggil apa lupa dah saya nanti kita tengok kita jumpa nanti. Kepentingan proses fotosintesis adalah seperti dia menukarkan karbon dioksida kepada sebatian karbon yang lain seperti glukosa. Daripada karbon dioksida tersebut bertindak balas dengan cahaya matahari dan juga air, dia akan menghasilkan gula. Sebab tu pokok dia boleh buat dia boleh menghasilkan buah daripada buah-buahan, daripada daripada daun, daripada batang macam contoh tebu hasil dia pada batang. Kalau kita kata buah apple ke buah anggur ke dia pada buah. Hasil daripada situlah dia menghasilkan makanan di situ. Dan lagi ialah daripada daripada batang, daripada daun, daripada buah, daripada akar pun boleh dia menyimpan makanan di situ. Tapi daripada proses pembakaran tadilah yang menghasilkan makanan. Kalau disimpan dekat akar, kita tengok pokok-pokok seperti ubi, bawang, betul tak? Pokok-pokok yang ada jenis ubi bawang, kacang disimpan dalam tanah juga. B untuk 4B menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Maknanya fotosintesis dia ambil karbon dioksida, dia tak boleh banyak sangat karbon dioksida di udara. So pokok dia menstabilkan proses kitaran antara oksigen dan karbon dioksida. So maknanya kalau pokok maksud dia kat sini kalau pokok banyak ditebang, tak ada pokok, maksudnya karbon dioksida banyak di udara. Sebab tidak diambil untuk proses fotosintesis, tak ada pokok. Betul tak? So karbon dioksida banyak di udara maknanya tak stabil. Bila tak stabil akan berlaku sesuatu yang tidak baik lah. Terlalu banyak karbon dioksida di udara. So kita perlukan pokok untuk mengambil karbon dioksida dan memproses dia. Dan pokok juga menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Alright, so seterusnya mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Membolehkan tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri. Itu yang saya sebut tadi makanan disimpan pada batang, pada daun,
Kalau daun awak tengoklah macam sayur-sayuran lah, betul tak? Kalau disimpan pada daun. Okey? Sayur-sayuran. Macam mana kalau daun? Apa dia pokok yang disimpan dalam makanan disimpan pada daun? Kobis boleh? Pokok kobis. Ataupun bunga kobis, betul tak? Bunga kobis. Brokoli. Makanan disimpan di situ. Alright, 4E membekalkan makanan pada manusia dan juga haiwan. Dan 4F membebaskan oksigen ke atmosfera. So daripada hasil proses fotosintesis, pengambilan karbon dioksida, air dan juga cahaya matahari tadi, mereka akan membebaskan oksigen. Hasil daripada fotosintesis akan membebaskan gas oksigen dan dibebaskan semula ke udara. Okey. Kita tengok ini untuk praktis 5.1. Okey, untuk praktis 5.1 kita lihat apakah sebatian karbon organik. Apakah yang dinamakan sebagai sebatian karbon organik? Beri satu contoh sebatian karbon organik. Apa dia contoh sebatian karbon organik? Ini 5.1. Jawapannya, beri satu contoh sebatian karbon organik. Okey, jawapan untuk nombor 1. Okey, ada tak pelajar-pelajar kat sini? Oh, malam ni pelajar-pelajar semua sibuk. Okey, kurang pelajar malam ni kan? Okey. So, alright. So, kita teruskan juga pembelajaran pada malam ini. Alright, apakah sebatian karbon organik? Okey, jawapannya ialah sebatian karbon organik merupakan sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Karbon organik daripada benda hidup macam contohnya seperti haiwan yang telah mati, yang telah reput, okey, berada dalam tanah beribu-ribu tahun, so dia menghasilkan sebatian karbon. Dan sebatian karbon ini kalau daripada haiwan dalam bentuk petroleum. Okay, dan sebatian karbon daripada tumbuh-tumbuhan yang telah reput dan ditimbus oleh tanah beribu-ribu tahun akan menghasilkan contohnya seperti arang batu daripada pokok kan. Okay, contoh adalah petroleum, arang kayu. Yang ini sutera, saya tak tahu macam mana dia boleh keluarkan sutera ya. Sutera daripada apa sebenarnya? Sutera adalah daripada macam mana sutera boleh dibentuk? Tu saya bagi awak carilah. Okey. Sutera bagaimana ia terbentuk ya? Okey, nombor 2. Apakah sebatian karbon bukan organik? Apakah sebatian karbon bukan organik? Beri satu contoh sebatian karbon bukan organik. Okey, sebatian karbon bukan organik merupakan sebatian karbon yang berasal daripada benda bukan hidup. Maknanya kalau organik daripada benda hidup, bukan organik adalah daripada benda yang bukan benda hidup ya, seperti batu kapur dan juga karbon dioksida tu maksudnya adalah gas lah. Karbon dioksida adalah gas. Maknanya ada dua ya. Sebatian karbon bukan organik. Okey, dia adalah batu kapur. Batu kapur adalah gabungan antara dua jenis bahan ya. Maknanya dia bukan daripada benda hidup. Okey. Dan karbon dioksida adalah gas. Okey. Batu kapur dan karbon dioksida untuk nombor 2, contoh ya. Okey, untuk nombor 3, adakah alkohol sebatian karbon organik ataupun sebatian karbon bukan organik? Alkohol. Adakah dia daripada benda hidup? Alkohol. Terangkan jawapan anda. Alkohol daripada benda hidup ke? Alkohol ialah sebatian karbon organik. Dia kata situ ya. Kerana kerana alkohol berasal daripada benda hidup seperti alkohol ya. Tebu. Ni kan dia buat nira kan. Tebu, nira kelapa kan. Ni macam asam sikit dia ambil kan.
Okay, nira kelapa tu masam-masam sikit. Tu benda alkohol tu benda yang masam-masam tu. Dan juga apa? Mungkin orang buat alkohol arak kan daripada buah anggur. Benda tu semua masam Okay. Kita tahu nira kelapa tu rasa dia lebih masam lah. Okay, nombor 4. Jawab soalan untuk nombor 4. Apakah kitar karbon? Tadi kita dah tengok kan. Apakah kitar karbon? Okay, siapa boleh jawab? Tengok, ada lagi student yang baru masuk untuk malam ini. Okay. Alright. Untuk jawapan untuk apakah kitar karbon adalah kitaran yang menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar melalui pembentukan dan juga penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran seperti proses respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Maksudnya awak kena tahu proses yang terlibat dalam kitaran karbon. Okey. Proses-proses yang terlibat dalam kitaran karbon adalah apa dia? Penguraian, fotosintesis, lagi apa? Pereputan, pembakaran, respirasi. Betul tak? Okey. Maknanya proses-proses yang terlibat dalam kitar karbon ialah respirasi, pembakaran, penguraian dan juga fotosintesis. Penguraian adalah pereputan. Penguraian, pereputan tadi. Okey, soalan yang kelima. Namakan satu proses pembebasan karbon dioksida ke udara dalam kitar karbon. Namakan satu proses pembebasan karbon dioksida ke udara dalam kitar karbon. Apakah yang membebaskan karbon dioksida dalam proses tersebut? Awak boleh katakan pembakaran, boleh. Betul. Fotosintesis pun boleh. Respirasi dia membebaskan gas oksigen. Okey. Pereputan membebaskan gas karbon dioksida. Penguraian kan. Okey. Untuk jawapan 5A, namakan satu proses pembebasan karbon dioksida ke udara dalam kitar karbon adalah respirasi, pembakaran dan juga penguraian. Itu pereputan. Mana-mana satu lah sebab dia nak satu contoh je kan. Okey, namakan satu proses penyerapan karbon dioksida daripada udara dalam kitar karbon. Diserap karbon dioksida. For sure kita tahu berlaku dalam proses fotosintesis. So jawapan untuk 5B ialah proses fotosintesis. Okey, so kita lihat pula apakah yang berlaku dalam proses untuk penghasilan hidrokarbon. Okey, di sini kita kecilkan sikit, kita tengok di sini adalah 5.2 adalah hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon ya. Sebatian hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. Okay, petroleum, gas asli dan arang batu ialah contoh sumber asli hidrokarbon yang terbentuk daripada tumbuhan dan haiwan mati yang tertimbus di bawah tanah berjuta-juta tahun. So awak boleh tengok dalam gambar rajah ini, zaman dululah kita tahu kan ada banyak haiwan-haiwan dan haiwan-haiwan ini mati. Bila dia mati berlaku proses penguraian, respirasi, penguraian dan juga apa tadi? Kalau haiwan ni penguraian lah. Respirasi dan penguraian. Untuk tumbuh-tumbuhan pula berlaku proses fotosintesis, penguraian dan juga mungkin kalau terbakar jadi proses pembakaran. So benda-benda ini tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang beribu-ribu tahun akan berada di satu lapisan tanah, okey, dan berlaku penimbusan tanah ya seterusnya. Jadi ya,
Untuk kawasan untuk zaman yang sebelumnya akan ditimbus beberapa lapisan tanah. Sebab tu kalau awak tengok bila manusia kan dia mencari gali minyak, mereka akan menggali jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan sebatian hidrokarbon yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah mati. So kalau awak tengok di sini, fosil haiwan dan fosil tumbuh-tumbuhan berada di bahagian lapisan bawah kerak bumi kan. Okey, dan berlaku penimbusan seterusnya tanah, lumpur, batu dan sebagainya di bahagian atas fosil tersebut. So di sini awak boleh lihat lama kelamaan mereka akan membentuk sebatian hidrokarbon yang terdiri daripada petroleum, gas asli. Petroleum dan gas asli. Sebab tu awak tengok banyak petroleum dan gas asli juga berada di bahagian mana? Bahagian laut, betul tak? Dicari gali laut sebab laut tu dulu sebenarnya adalah daratan. Kalau ikutkan laut yang mempunyai sebatian karbon ini dahulu beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun dahulu adalah daratan sebelum tu. Kemudian baru berlakunya laut ya. Okey, kalau awak tengok sini saya baca hidupan laut yang mati terbenam di dasar laut. Selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Jadi dia masih laut lagi bahagian atas kan, tapi lapisan tu telah tertimbus. Penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah sisa itu menjadi petroleum dan gas asli. So benda-benda ni akan membentuk sebatian karbon. Setelah berjuta-juta tahun. Alright, so di sini kalau tadi adalah kebanyakannya adalah haiwan untuk menghasilkan petroleum dan juga petroleum dan gas daripada haiwan. Untuk menghasilkan arang batu, untuk menghasilkan arang batu adalah daripada tumbuh-tumbuhan yang beribu-ribu tahun tersimpan bawah lapisan bumi. So dia kena lombong balik. Sebab tu awak boleh tengok lombong arang batu kat mana? Banyak lombong arang batu dekat Malaysia ada tak lombong arang batu? Boleh jadi ada, tapi kita tak pernah menerokai hasil-hasil bumi Malaysia. Sebab kita tahu bumi Malaysia adalah apa? Tapi kalau ikutkan saya tengok para ahli sejarawan Malaysia mereka mengatakan bahawa tanah Melayu bukannya laut. Tanah Melayu adalah daripada banjaran Himalaya. So maknanya dia bukan laut. Tapi laut di persekitarannya yang ada minyak. Dan arang batu Allahualam. Arang batu kita tak pasti, tapi Malaysia adalah hasil daripada bahagian gunung Himalaya yang bahagian hujung macam ekor macam tu kan. Mungkin ada arang batu sebab banyak pokok-pokok, betul tak? Tetapi itu belum diterokai sebenarnya, tak tahu ada ke tak arang batu kan di Malaysia. Cuma yang kita tahu adalah di Malaysia laut di sekitar semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak ada mengandungi simpanan petroleum dan juga gas asli Pernah pergi dekat Terengganu tak? Terengganu di bahagian kawasan Kertih Kemaman. Kertih Kemaman terdapat loji loji petroleum dan loji untuk menghasilkan gas asli. So dia orang isilah tong-tong gas kan dibawa daripada sana sebenarnya. Saya tak tahu awak pernah pergi tak Kemaman Kertih Kemaman.
sangat besar ya, kompleks tempat penyulingan. Saya tak tahu penyulingan minyak ataupun gas asli di sana ya. Okey, penyulingan berperingkat petroleum. Ini adalah apa yang berlaku penyulingan petroleum. Itu satu campuran hidrokarbon. Penyulingan berperingkat digunakan untuk mengasingkan campuran hidrokarbon sebelum pecahan-pecahan ini digunakan. So maknanya penyulingan untuk peringkat mengikut suhu lah. Okey, mengikut suhu macam ni 30 darjah hingga 75 darjah, hasilnya ialah petroleum digunakan sebagai bahan api di loji penapisan minyak dan untuk kegunaan kereta. Okay, bila disuling dengan pada suhu 75 darjah Celsius hingga 150, dia akan menghasilkan nafta. Ya, apa itu nafta? Digunakan untuk membuat pelarut, racun, perosak dan juga bahan asas dalam industri petrokimia. Ya. Okay, nafta ya. Pada penyulingan pada suhu 150 darjah Celsius hingga 230 boleh menghasilkan kerosin digunakan sebagai bahan api kapal terbang. Kalau saya tak silap, kerosin ni dia sama dengan minyak gas. Minyak gas warna putih tu kan. Minyak gas ni bahaya sebab dia tak warna putih tu kadang-kadang ada orang tersilap minum. So saya pernah saya tak tahu sekarang masih ada lagi tak kerosin yang berwarna biru sebab dia orang nak asingkan kerosin yang berwarna putih tu untuk mengelakkan orang daripada ataupun kanak-kanak pergi minum. So dia buat benda tu colour biru. Saya rasa saya tak pasti sekarang masih ada lagi ataupun tidak ya. Okay, so 230 darjah Celsius hingga 250 okay, menghasilkan diesel. Okay, penapisan ya. Penapisan dia ya. Okey, dan juga 250 hingga 300 darjah Celsius boleh menghasilkan minyak pelincir yang digunakan untuk mesin. Minyak pelincir juga dihasilkan untuk menghasilkan dia panggil ni bahan pelincir untuk enjin kereta. Bukan hanya untuk mesin tetapi macam Petronas kan dia menghasilkan lubricant. Yang minyak pelincir yang digunakan boleh jadi yang dijual dalam botol tu kan. Untuk biasa dia test melalui apa dia racing, kereta racing perlumbaan F1. Okey, dia letak situ Petronas. So sebenarnya dia nak apa? Nak memperkenalkan hasil apa tu petrokimia yang dihasilkan mungkin oleh Petronas dan juga oleh syarikat-syarikat yang lain, Shell. Letaklah jenama dia kan. Alright, so ini adalah untuk menghasilkan minyak pelincir untuk 250 hingga 300. Dan awak boleh lihat untuk 300 darjah Celsius hingga 350 darjah Celsius, minyak bahan api digunakan untuk kapal dan stesen jana kuasa. Dan akhir sekali untuk 350 adalah bahan yang dihasilkan ialah bitumen. Okay, bahan bitumen iaitu tar. Untuk membuat jalan tar tu lah bahan tar tu yang hitam tu kan, itu bitumen. Digunakan untuk menurap jalan raya. So boleh lihat lah. Okay, so di sini pemecahan petroleum ini dapat diasingkan kerana mempunyai tahap didih yang berbeza. Proses yang terlibat dalam penyulingan berperingkat ialah dipanggil proses pendidihan. Proses pendidihan dan kondensasi. Okey, kondensasi, pemeluapan. Okey, pecahan yang mempunyai takat didih yang lebih rendah akan terkondensasi menjadi cecair di bahagian atas menara penyulingan. Kondensasi tu apa? Ada macam penyulingan lah. Okay, penyulingan itu tengok ada sebut penyulingan berperingkat. Kondensasi tu maksudnya penyulingan lah. Proses pendidihan. Pendidihan tu maksudnya dia bakar sampai mendidih. Pada tahap suhu yang tertentu dia akan terperluap. Bila terperluap yang dihasilkan untuk suhu sekian-sekian akan menghasilkan bahan sekian-sekian. Betul tak? Kalau tengok sekiranya pendidihan itu pada 30 darjah Celsius dia menghasilkan gas petroleum. Pada gas petroleum maknanya di bahagian tempat pemprosesan bahan kimia ini, bahan hidrokarbon ini
mereka menggunakan tahap-tahap didih yang tertentu. Okey, tahap didih yang tertentu untuk menghasilkan bahan-bahan yang berbeza. Okey, pecahan yang mempunyai takat didih yang lebih rendah akan terkondensasi menjadi cecair di bahagian atas menara penyulingan. Okey, di atas menara. Sebab tu awak tengok gas yang pertama sekali yang dihasilkan sebab gas paling ringan. Betul tak? So dia akan naik ke atas. Gas panas biasanya dia naik ke atas. Dia tak duduk kat bawah lah. Betul tak? Dia menjadi lebih ringan. Okey, pecahan yang mempunyai tahap didih yang lebih tinggi akan bergerak ke bahagian bawah menara penyulingan dalam bentuk wap dan dikondensasi kepada cair. Benda tu mula-mula penyulingan dalam bentuk bagaimana menara penyulingan dalam bentuk wap dan dikondensasi kepada cair, lebih cair. Okey, dan awak boleh lihat rajah 5.7 menunjukkan penyulingan berperingkat bagi petroleum. Okey, so seterusnya sebatian hidrokarbon tepu dan tak tepu. Terdapat dua jenis sebatian hidrokarbon iaitu sebatian hidrokarbon tepu dan juga sebatian hidrokarbon tak tepu. Okey, cuba kita tengok apakah dia yang dimaksudkan sebagai hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, kita tengok dulu kita habiskan di sini. Hidrokarbon tepu ialah hidrokarbon yang setiap atom karbonnya terikat antara satu sama lain melalui ikatan kovalen tunggal sahaja. Okay, kita bagi contoh di sini hidrokarbon tepu terdiri pada atom karbon dan karbon yang terikat melalui ikatan kovalen tunggal. C dan juga C, terikat pada C dan C. So awak boleh lihat ikatan kovalen tunggal. Okay, di sini ada 3 karbon. Kan berapa hidrogen ni. Di sini kalau awak tengok hidrogen tepu pula mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2. Okey. Okey, dia ganda 2 2 kali atau satu ikatan kovalen ganda 3 antara 2 atom karbon. Maknanya salah satu tu diikat dengan ganda 2 ataupun ganda 3. Salah satu sekurang-kurangnya 1. Sekurang-kurangnya 1. Okey, ikatan ikatan dipanggil tadi apa? Ikatan kovalen tunggal. Okey, kalau ikatan kovalen tunggal dia ikat satu saja. Tapi kalau kovalen ganda 2 dia boleh jadi ganda 3. So itu bezanya antara hidrokarbon tepu, ikatan tunggal, hidrokarbon tak tepu adalah ikatannya ganda 2 ataupun ganda 3. So kalau awak tengok sini ganda 2. Dia boleh jadi ganda 3. Okay. Alright. So kalau awak tengok untuk hidrokarbon tepu, H dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau hidrokarbon tak tepu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So kurang berapa? 3, 3, 2. Sini 8, sorry sini hidrogen ada 8, sini hidrogen ada 6. Betul? So maknanya hidrogen tak tepu dia hidrogen kurang berbanding dengan sebatian hidrogen sini kurang berbanding dengan hidrogen hidrokarbon tepu. Tak maaf Okay, hidrokarbon tepu ada 8 hidrogen dan hidrokarbon tak tepu ada berapa? 6 sahaja. Kurang hidrogen di bahagian tak tepu. Okay, so dia bagi contoh kat sini adalah alkana. Alkana dan tak tepu adalah alkena. Dia macam hidrokarbon hidrokarbon ini. Nama dia kan siri homolog alkana dan alkena. Sebatian hidrokarbon tepu, setiap atom hidrokarbon molekul alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon yang lain. Okey, atau dia tunggal. Di sini 1, 1, 1, 1 tunggal lah. Yang ini ada ganda 2 ataupun dia kata boleh jadi ganda
3. Okey. So setiap ahli siri homolog alkana dapat diwakili oleh formula ARM CN HN plus 1. Di mana N boleh ditukarkan kepada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau N 1, H jadi berapa? 2N plus 1. Okay. Tengoklah berapa dia punya N tu. Okay, antara siri homolog alkena dalam dapat diwakili oleh formula ARM CN CH2N di mana N equals to 2, 3 dan seterusnya. So dia tidak bermula dengan 1. Dia tak, sebab dia bukan tunggal. Dia boleh jadi 2, 3 dan 4 dan seterusnya, gandaan dia boleh. Maknanya dia tidak terikat. Maksud nombor 1 ni dikeluarkanlah daripada sini sebab dia bukan tunggal. Okay, 1 kat sini ada tunggal, maknanya 1 wujud. Boleh faham? Boleh faham ya? Alright, so di sini awak boleh lihat untuk jadual. Untuk jadual 5.2 menunjukkan nama bagi 6 ahli pertama alkana dan 5 ahli pertama alkena. Untuk alkana ni tepu alkena tak tepu. So alkana dia ada 1 iaitu bilangan karbon N. Untuk bilangan karbon N equals to 1 sama dengan 1, nama dia adalah metana. Okey, bilangan karbon N sama dengan 2 disebut sebagai etana. Okey, bilangan karbon N sama dengan 3, nama dia ialah propana. Bilangan karbon N sama dengan 4, namanya butana. Dan N sama dengan 5, pentana. N sama dengan 6, heksana. Okey, untuk alkena dia tak ada tunggal. So dia kosong kat bahagian tunggal. So untuk alkena kalau N sama dengan 2 namanya etana. N sama dengan 3, propena, butena, pentena dan heksana. Nama dia macam tu lah kan, dia dah letakkan oleh saintis lah. Okay, sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baharu dalam kehidupan harian. Okay, cuba kita tengok di sini. Sumber tenaga alternatif menjadi semakin penting untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan harian. Kerana bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu yang semakin berkurang. Yalah kita duk korek duk guna kan. Dia macam lampin pakai buang lah. Pakai buang je. Habis gitu je. Dan tidak boleh diperbarui, tapi kalau lampin pakai buang boleh buat lagi kan, betul tak? Okay, so maknanya dia adalah sumber yang tidak boleh diguna pakai semula. Okay, maknanya kalau dah guna, buang, tak boleh pakai dah. Okay, sumber tenaga nombor 2 sumber tenaga alternatif merupakan sumber tenaga yang tidak mudah habis digunakan. Alternatif maksudnya kita cari bahan yang sentiasa boleh dihasilkan semula. Kalau petroleum, hidrokarbon ni dah guna, dah tak ada dah kat bawah bumi tu, habis gitu je lah pakai kan. Okay. Untuk sumber tenaga alternatif ini adalah sumber tenaga yang tidak mudah habis digunakan seperti tenaga nuklear. Selagi you bakar benda tu, dia masih ada, dan sumber tenaga yang boleh baharu ataupun sumber tenaga yang boleh baharu. Okay, maknanya tenaga nuklear ni pembakaran sentiasa on aja. Maknanya dia boleh diperbaharui nuklear ni. Bukan maknanya kena ambil lagi nuklear, kena ambil lagi tak. Bukan kena tambah. So pakai amount yang spesifik amount yang diperlukan, bakar je. Benda tu akan menghasilkan haba dan akhirnya boleh menghasilkan tenaga elektrik lah. Tapi yang kita tengok haba tu membakar air kan. Air tu yang menghasilkan wap untuk membesarkan turbine. Okey, sumber tenaga boleh baharu merupakan sumber tenaga yang tidak akan habis digunakan. Contoh sumber tenaga baharu, contohnya adalah seperti tenaga solar, cahaya matahari sentiasa ada kalau panas.
Okay, sumber tenaga angin sentiasa ada. Harapkan angin yang bertiup lah. Sumber tenaga hidro, air yang bergerak daripada empangan. Sumber tenaga biogeosim, contohnya seperti apa? Hasil daripada bahan-bahan karbon lah, kan boleh digunakan ya untuk menghasilkan tenaga elektrik. Boleh jadilah kan, saya pernah tengok kan dia kata tek lembu lah dan macam-macam tu kan. Tu antara biogeosim lah. Okey, sumber tenaga geoterma. Ini adalah sesuatu apa tu yang boleh menghasilkan haba. Apa dia geoterma? Awak rasa? Yang boleh menghasilkan haba? Kalau you bakar kayu, kayu tak boleh di apa tu diperbaharui. Kena, kalau dah ambil kayu tu habislah jadi arang kan. Geoterma. Di sini mungkin pembakaran apa awak rasa? Rasa kita dah belajar dulu kan untuk geoterma. Pembakaran air untuk menghasilkan wap boleh, ataupun bahan-bahan chemical yang boleh menghasilkan reaksi, tindak balas antara chemical mungkin boleh menghasilkan haba kan. Alright, okay, yang ke F, sumber tenaga air pasang surut daripada laut. Okay, dapat juga membantu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan yang G adalah sumber tenaga gelombang ombak. Okay, gelombang ombak. Pasang surut dah satu hal. Pasang surut ni bila? Awal pagi dan lewat petang, betul tak? Okay, kalau tenaga gelombang ombak, maknanya dia bergantung kepada penghasilan gelombang ombak tersebut untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so dan di sini, okay, saya tengok kita dah sampai masa, tapi kalau awak nak cuba jawab, apakah dia hidrokarbon? Siapa nak jawab? Apakah dia hidrokarbon? Jawapan untuk hidrokarbon? Apakah dia jawapan untuk hidrokarbon? Okay, hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada sumber karbon dan hidrogen sahaja. Karbon dan hidrogen sahaja ya. Antara sebatian dua tu. Unsur dia adalah karbon dan hidrogen. Namakan satu contoh hidrokarbon. Namakan satu contoh hidrokarbon. Contohnya ialah alkana dan alkena tadilah hidrokarbon kan. So boleh bagi contoh metana, etana, etena, benda-benda macam yang kita dah belajar tadi. Okey, nombor 2A, nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Apa dia persamaan hidrokarbon tepu? Okey, persamaan hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu ialah dia mempunyai unsur karbon dan hidrogen. Unsur dia sama. Cuma ikatan karbon dia tu sama ada tunggal ataupun ganda 2 ataupun ganda 3. Kalau tepu, ikatan dia tunggal, 1. Tapi kalau hidrokarbon tak tepu, ikatan dia ganda 2 ataupun ganda 3. Itu perbezaan dia. Boleh ya? Alright. Nombor 3, namakan satu gas yang dihasilkan oleh perebutan sisa makanan ataupun bahan perkumuhan haiwan ternakan untuk menjana tenaga elektrik. Apa jawapan dia? Untuk 3A. Apa jawapan dia untuk 3A? Satu gas yang dihasilkan oleh perebutan sisa makanan ataupun bahan perkumuhan haiwan. Tahi lembu tadilah. Betul tak? Tahi lembu sisa makanan ataupun bahan perkumuhan haiwan ternakan untuk menjana tenaga elektrik. Ini adalah dikatakan sebagai gas metana. Sebab tu apa tu kita tengok tadi biogeosim kan, macam mana dia boleh menghasilkan tenaga elektrik especially. Okay, bagaimana dia boleh menghasilkan tenaga elektrik sebab daripada wujudnya bahan hidrokarbon yang dinamakan sebagai gas metana. Semua tu gas gas metana. Dan untuk soalan yang akhir pada malam ini, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam ini adalah mengapakah gas dalam 3A mesti dikendalikan dengan teliti?
Mengapakah gas dalam 3A mesti dikendalikan dengan teliti? Jawapan? Jawapannya ialah gas metana. Sebabnya ialah gas metana mudah terbakar. Kita kena kendalikan gas yang dihasilkan daripada biogesin tu, yang boleh katanya boleh menghasilkan tenaga elektrik ini, boleh, tapi risiko dia ialah gas ini mudah terbakar. So kena tahu bagaimana cara untuk mengendalikan gas tersebut. Okay, so dengan itu saya mengakhiri topik perbincangan sains untuk tingkatan 5 pada malam ini, dan sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Saya harap lebih ramai pelajar akan menghadiri kelas sains untuk tingkatan 5 pada minggu hadapan. Okay, sekian, terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera. Okay, so pada malam ni cikgu akan teruskan lagi untuk sesi kelas matematik kita. Jadi sebelum tu, cikgu akan sharekan skrin kita terlebih dahulu. Semua dengar tak? Okay, so pada malam ni kita akan buat lagi sambung untuk kepada topik minggu lepas, di mana minggu lepas cikgu ajar ataupun kita buat latihan berkenaan dengan latihan-latihan daripada kertas-kertas soalan percubaan SPM tahun lepas. Jadi pada malam ni cikgu akan teruskan lagi kepada sesi perbincangan kita. Kita akan tengok lagi untuk untuk sesi pada malam ni lah. Okey, mari kita jawab untuk bahagian A nombor 1, di mana kita tengok kepada soalan. Kalau soalan di bawah bahagian A, markahnya tak akan lebih daripada 5 markah. Kalau kita tengok nombor 1 ni 3 markah sahaja. Okey, so Rajah 1 menunjukkan bulatan berpusat di O. Ni soalan berkenaan dengan bulatan lah. Jadi MPN ialah garis lurus yang berserenjang. Jadi kena tahu berserenjang ni macam mana. Tengok dia bagi tahu MPN. Mana MPN? So ni adalah garis MPN berserenjang dengan OP. So mana OP? OP ni, O ni pusat bulatan straight. So berserenjang. Apa yang dikatakan dengan berserenjang? Berserenjang ni kalau garis dia akan 90 darjah. 90 darjah. Sudut 90 darjah. Jadi, so tengok pada titik P, dia bersentuhan, bersilang, berserenjang dengan OP pada titik P. Okey, diberi lagi MN sama dengan 26 cm dan OP sama dengan 5 cm. Tengok mana MN. So tengok ni MN
panjangnya adalah 26 cm. So OP dia dah labelkan. Cikgu padam balik. So kalau kita tengok MN ni ialah 26 cm. So OP, apa yang dikatakan berserenjang? Dekat sini sudut 90 darjah. Okay, so mari kita tengok lagi namakan garis MN. So kita imbas kembali di mana topik ini awak belajar masa di tingkatan 2 iaitu tajuk bulatan. So apa yang dikatakan nama ni? Yang cikgu buat bulatan ni. Namanya adalah apa? Lilitan bulatan. Itu namanya. So, bila ada satu pusat bulatan, bila ada nama satu garis yang menyambungkan pusat bulatan sehingga menyentuh satu titik di lilitan bulatan, apakah ia? Apakah nama garis tu? Siapa tahu? Apa ni? Kalau garis yang menyambungkan dekat pusat bulatan sehingga menyentuh lilitan, satu titik dekat lilitan. Ni kita panggil jejari. Okey. So, bila ada satu garisan dari hujung pusat bulatan melalui pusat bulatan menyentuh lagi titik tu. Titik dekat bulatan. So, yang ni apa? Diameter. Maksudnya diameter sama dengan 2 jejari. Tengok jejari ni separuh dari pusat bulatan menyentuh. Kalau kita straight lagi tambah ni diameter. So, yang tu beberapa. And then, kita ada satu lagi sekiranya ada satu titik straight garisan. Ni dikatakan perentas. Okey. Jadi, namakan garis MN. So, MN ni satu, dia N, titik N. So, garis yang melalui M ke M. So, apa nama garisan MN tu? Siapa boleh bagi tahu? Iaitu perentas. So, namanya adalah perentas. Contoh, kalau cikgu tarik dari O, cikgu sambung dekat sini. So, apakah nama garisan tu? Jejari. Okey. So, berbalik kepada soalan B. Hitung jejari dalam cm. Dekat sini dia nak macam mana nak dapatkan jejari ni cikgu? Mana point atau hint yang diberi? Jejari ni yang macam mana? Jejari yang cikgu cakap tadi, kalau kita tarik menyentuh satu, ni dikatakan jejari J ataupun dalam bahasa Inggeris radius. So, macam mana kita nak dapatkan? So, kalaulah dekat sini, awak nampak tak kalau ada satu garis 5 cm? Kita sambung menyentuh N. Dia jadi juga jejari. So, bagaimana nak buat tu? Maka awak nampak tak segitiga bersudut tegak. So, kalau cikgu keluarkan segitiga tu, you all akan nampak macam ni. Cikgu tulis. So, ni sudut 19 degree. So, kita ada 5 cm. So, sini titik P dan dekat sini titik N.
So sini titik O. Jadi P ke N, berapa P ke N ni? Kalau kita tengok diberi MN sama dengan 26 cm. So bila ada satu garisan dekat sini, untuk pengetahuan you all, bila ada satu garisan daripada pusat O berserenjang atau potong satu perentas, sisinya, panjangnya akan jadi sama panjang. Maksudnya, dia belah tengah. Maksudnya dia potong sisi sebelah kanan sama dengan sisi sebelah kiri. Jadi, dekat sini, M dengan P ni adalah berapa kalau 26 bahagi 2? M ke P 13 cm. So, P ke N pun adalah 13 cm. Ingat bila ada satu perentas and then satu garisan berserenjang, maka setiap sisi ni akan sama. Dia jadi sama panjang. Maka, so dekat sini kita ada 13. Jadi, macam mana nak dapatkan O ke N tu? O ke N. O ke N ni adalah jejari bulatan. Jadi, kalau macam ni, macam mana nak dapatkan O ke N? Contoh, cikgu buat macam ni. Bila melibatkan segitiga bersudut tegak, andai kata awak ada dekat sini 3, sini 4. So, berapa sini garisan yang atas ni nama apa? Hypotenuse. Betul tak? So, macam mana nak dapatkan yang ni? Kita boleh menggunakan apa? Teorem Pythagoras. Ingat tak teorem Pythagoras macam mana formula? Contoh segitiga. So kita ada A, kita ada B, kita ada C. So bagaimana nak dapatkan C? C kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Kenapa tolak? Sebab sisi C ni sisi yang paling panjang. Sorry, kenapa cikgu buat tolak? Sepatutnya kena tambah. Oleh kerana C ni sisi yang paling panjang, jadi A kena tambah dengan BN, kita kuasakan. So, nak dapatkan C sama dengan square root punca kuasa 2, B kuasa 2 tambah A kuasa 2. Kalau nak cari A, barulah square root C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Baru tolak. Sebab ni yang paling panjang. Kalau tolak B akan dapat A. Kalau nak dapatkan C, A campur B. Okay, so mari kita jawab. Nak cari jejari. So, guna teorem Pythagoras. So, nak dapatkan O ke N sama dengan square root 13 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So, O ke N ialah dapat berapa? Cuba tekan. Punca kuasa 2, 13 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. You all akan dapat 13.93 cm. Dapat tak? So, kita dapat O ke N. So, O ke N tu ialah apa? Jejari. Yes. Jejari. Selamat malam, cikgu. Selamat malam. Baru masuk. Okay, so ni cikgu baru start dengan soalan nombor 1. Boleh? Boleh. Okay, mari kita tengok soalan next. Okay,
So nombor soalan next ni adalah Ziad membeli sebiji kek. Kalau tengok Ziad membeli sebiji kek di kedai Secret Recipe untuk meraihkan hari lahir ibunya. Okay. So dia membayar RM108 bagi harga sebiji kek tu. Termasuk, tengok dia mention termasuk 6% cukai pendapatan dengan menggunakan kad kredit miliknya. So A, hitung harga sebiji kek tidak termasuk. Dia nak harga biji kek tu yang tak termasuk cukai. Maksudnya harga asal sebiji kek lah. Faham tak? Jadi yang RM yang dia bayar RM108 tu apa? Yang RM108 tu adalah harga kek campur dengan 6% cukai perkhidmatan. Tu ialah RM108. Faham? So bagaimana kita nak cari harga kek tu yang tak termasuk cukai? Andai kata, faham tak soalan ni? So andai kata harga kek kita jadikan sebagai X. Kenapa kita jadikan sebagai X? Sebab kita tak tahu nilai. Jadi apa-apa yang kita tak tahu, nilai tak tahu, kita jadikan sebagai pemboleh ubah. Yes, unknown. Kita tak tahu. Jadi, so RM108 tu ni nilai kalau X campur dengan Alamak, sekejap. Kalau X campur dengan 6%. Cukai perkhidmatan, ingat cukai perkhidmatan memang dia akan charge 6%. Kalau awak pergi ke mana-mana kedai yang menggunakan perkhidmatan, cuba tengok dekat resit, dia akan charge lah 6%. So jadi dekat sini macam mana nak cari, sebab 6% ni macam mana kalau nak dapatkan nilai? Dekat sini cikgu tulis yang warna biru, nilai 6%. Maksudnya nilai cukai. So mestilah dia kira nak dapatkan nilai ni 6% darab dengan harga kek. Betul tak? Jadi dekat sini adalah RM108 bersamaan dengan harga kek lah. X campur dengan 6% darab dengan X. Faham tak setakat ni yang cikgu tulis? Faham cikgu. Faham. Okay, jadi soalan dia nak harga sebiji kek tak termasuk cukai. So dia nak apa? Dia nak nilai X. So kita boleh carilah nilai X. Dah dapat macam satu persamaan. So kita permudahkan 108 sama dengan X plus 6 darab X, 6X per 100. So bila dapat persamaan ni melibatkan apa ni? Persamaan melibatkan satu pemboleh ubah. Boleh cari tak nilai X? Boleh. Boleh. Menggunakan apa? Boleh terus guna tekan calculator. So terus dapat X. X ni ialah